Hari yang kita tunggu akhirnya tiba selepas berminggu-minggu dipenuhi spekulasi, pelbagai laporan media dan perdebatan dalam kalangan penyokong. Andoni Iraola akhirnya tampil buat kali pertama sebagai ketua jurulatih baru Liverpool. Tetapi apa yang menarik, sidang media ini sebenarnya bukan sekadar sesi memperkenalkan pengurus baharu. Dalam tempoh lebih kurang 15 minit sahaja, Iraola telah menghantar beberapa mesej yang sangat jelas kepada tiga pihak. Pertama, kepada penyokong Liverpool, kedua kepada para pemainnya dan ketiga kepada pihak pengurusan yang bertanggungjawab membentuk skuad musim depan. Kalau kita hanya membaca tajuk utama media, mungkin kita akan nampak kenyataan seperti Liverpool perlukan lebih ramai pemain atau Iraola mahu pasukannya agresif. Tetapi apabila kita teliti setiap jawapan yang diberikan, sebenarnya ada gambaran yang jauh lebih besar. Saya berani katakan sidang media pertama ini telah memberi bayangan awal tentang bagaimana Liverpool akan berubah di bawah era Andoni Iraola, dan perubahan itu bukan sedikit, malah mungkin jauh berbeza daripada apa yang kita saksikan musim lalu. Kalau anda masih ingat, antara kritikan paling besar terhadap Liverpool musim lalu ialah mereka seolah-olah hilang identiti. Pasukan yang suatu ketika dahulu terkenal dengan tekanan tinggi, permainan pantas dan semangat yang tidak pernah mengenal penat, tiba-tiba kelihatan terlalu berhati-hati. Penguasaan bola memang tinggi, tapi terlalu banyak hantaran mendatar, terlalu perlahan ketika melakukan serangan, dan apabila kehilangan bola, Liverpool juga gagal memberikan tekanan segera kepada pihak lawan. Akibatnya, ramai penyokong mula merasakan hubungan emosi antara pasukan dan Anfield semakin pudar. Stadium masih penuh, penyokong masih menyanyi, tetapi aura yang selama ini menakutkan pasukan lawan seolah-olah semakin hilang. Mungkin sebab itulah perkara pertama yang disebut oleh Iraola dalam sidang media bukan mengenai trofi, bukan mengenai sasaran kedudukan liga, dan bukan juga mengenai Liga Juara-Juara. Sebaliknya, beliau berkata, saya mahu memberikan penyokong satu pasukan yang mereka boleh banggakan. Bagi saya, ayat ini nampak ringkas, tetapi maksudnya sangat besar. Beliau faham bahawa di Liverpool, penyokong bukan sekadar mahu lihat kemenangan. Mereka mahu melihat satu pasukan yang sanggup berlari sehingga wisil penamat, yang berani menyerang, yang bermain dengan penuh keberanian, yang membuat seluruh Anfield berdiri setiap kali pasukan melakukan tekanan kepada lawan. Dan daripada ayat pertama itu sahaja, kita sudah boleh melihat bahawa Iraola benar-benar memahami budaya Liverpool. Beliau juga beberapa kali mengulang satu perkataan yang sangat menarik, iaitu connection, hubungan. Beliau berkata, Liverpool adalah tentang hubungan. Hubungan antara pemain dan penyokong. Hubungan antara pasukan dan bandar. Hubungan yang membuatkan setiap orang berasa mereka sebahagian daripada sesuatu yang lebih besar. Ini juga boleh dianggap sebagai jawapan kepada kritikan yang sering kedengaran musim lalu. Ramai penyokong merasakan terdapat jurang antara pasukan dan penyokong. Ada yang mengatakan Liverpool hilang jiwa, ada yang merasakan pemain kurang menunjukkan emosi di atas padang, dan Iraola nampaknya sedar akan perkara itu walaupun beliau baru sahaja tiba di Melwood dan ASA Training Centre. Apa yang lebih menarik, beliau tidak mahu hidup dalam gelembung sebagai pengurus Liverpool. Beliau sendiri berkata beliau mahu keluar menikmati bandar Liverpool. Beliau mahu mengenali masyarakat. Beliau faham bahawa menjadi pengurus Liverpool bukan sekadar mengendalikan sesi latihan. Ia juga tentang memahami identiti sebuah kelab yang mempunyai sejarah, budaya dan penyokong yang luar biasa. Bagi saya, inilah satu perkara yang membuatkan ramai penyokong mula berasa optimis, kerana sebelum kita bercakap soal taktikal, sebelum kita bercakap soal perpindahan pemain, sebelum kita bercakap soal kejuaraan, seorang pengurus perlu memahami dahulu apa maknanya menjadi pengurus Liverpool. Dan berdasarkan sidang media pertamanya, Andoni Iraola nampaknya sudah mula memahami perkara itu. Namun semua kata-kata ini hanya akan menjadi janji kosong jika ia tidak diterjemahkan di atas padang. Kalau ada satu perkara yang paling jelas daripada sidang media pertama Andoni Iraola, ia adalah beliau tidak akan mengubah identiti bola sepak yang membawanya ke Liverpool. Beliau sendiri mengakui mungkin akan ada sedikit perubahan dari sudut taktikal kerana kini beliau mengendalikan kelab yang jauh lebih besar. Tetapi satu perkara yang tidak akan berubah ialah DNA pasukannya. Beliau mahu Liverpool menjadi pasukan yang bermain dengan intensiti tinggi, agresif, berani menekan lawan dan sentiasa menyerang ke hadapan. Malah beliau menggunakan perkataan vertikal beberapa kali
ketika menjelaskan falsafahnya. Apa maksudnya? Mudah saja. Iraola tidak mahu Liverpool sekadar menguasai bola tanpa tujuan. Beliau mahu setiap hantaran mempunyai niat untuk mara ke depan. Beliau mahu pemain sentiasa mencari ruang untuk menyerang, bukannya terus mengitar bola di kawasan sendiri. Katanya, beliau mahu Liverpool menghabiskan sebanyak mungkin masa di kawasan lawan, sama ada ketika menguasai bola ataupun ketika melakukan tekanan tanpa bola. Kerana menurut beliau, jika pasukan berada di kawasan lawan, peluang untuk menjaringkan gol sentiasa lebih tinggi berbanding memberi ruang kepada pihak lawan membina serangan. Sudah tentu cabaran di Liverpool jauh berbeza. Pasukan lawan selalunya akan bertahan lebih dalam apabila berdepan The Reds. Namun Iraola sendiri mengakui beliau lebih gemar berdepan pasukan yang bertahan rendah kerana itu memberi peluang kepada Liverpool mengawal permainan di kawasan lawan. Jadi persoalannya sekarang, adakah falsafah ini mampu mengembalikan identiti Liverpool yang pernah digeruni satu ketika dulu? Jawapannya hanya akan kita ketahui apabila musim baru bermula. Kata Iraola juga, kami perlukan lebih ramai pemain. Ini adalah pengakuan terbesar Iraola. Mungkin inilah bahagian yang paling menarik daripada sidang media pertama Andoni Iraola, kerana daripada semua jawapan yang diberikan, ada satu kenyataan yang terus mendapat perhatian penyokong Liverpool, dan kenyataan itu datang daripada mulut pengurus baharu mereka sendiri, iaitu kami perlukan lebih ramai pemain. Bagi sesetengah penyokong, ayat ini mungkin sesuatu yang mereka sudah jangka. Tetapi apabila seorang pengurus baharu yang baru sahaja beberapa hari bersama kelab secara terbuka mengakui perkara tersebut, ia menunjukkan Iraola sudah melihat sendiri cabaran besar yang menantinya di Anfield. Liverpool memang sudah mula melakukan kerja perpindahan musim panas ini. Mereka telah membawa masuk Jeremy Jacket dari Rennes dan Victor Munoz dari Osasuna, dua pemain muda yang dianggap sebagai pelabur masa depan. Tetapi masalahnya, jumlah pemain yang masuk masih belum mampu menutup semua lubang yang ada dalam skuad Liverpool. Selain itu, sebelum musim baru bermula, Iraola sudah mengetahui bahawa beberapa pemain penting mungkin tidak dapat membantu pasukan awal musim, iaitu Hugo Ekitike, Conor Bradley dan Giovanni Leoni. Ketiga-tiga mereka ini sebenarnya berada dalam perancangan jangka panjang Iraola. Beliau percaya mereka adalah sebahagian daripada masa depan Liverpool. Tapi realitinya, Liverpool tetap memerlukan penyelesaian sementara kerana mereka tidak boleh menunggu sehingga semua pemain ini kembali. Tambah pula dengan kehilangan beberapa pemain seperti Mohamed Salah, Robertson dan juga Konate, memang Liverpool perlukan tambahan pemain untuk menggantikan kehilangan beberapa pemain sebelum ini. Iraola juga sempat bercakap tentang Harvey Elliott, salah seorang pemain kegemaran penyokong Liverpool. Ramai nak tahu tentang status Elliott sekarang ni. Iraola selain bercakap tentang perpindahan pemain dan keperluan memperkuatkan skuad, Iraola juga memberikan satu mesej penting kepada pemain yang sedia ada. Beliau tidak datang ke Liverpool dengan keputusan yang sudah dibuat. Sebaliknya, beliau mahu melihat, menilai dan memahami setiap pemain terlebih dahulu sebelum membuat keputusan. Dan mungkin pemain yang paling menarik perhatian ialah Harvey Elliott. Jika kita melihat perjalanan Elliott musim lalu, ia bukanlah musim yang mudah untuk pemain muda England ini. Selepas dipinjamkan ke Aston Villa, ramai menjangkakan tempoh tersebut akan menjadi peluang untuk beliau mendapatkan lebih banyak minit permainan dan membuktikan kemampuannya. Namun realitinya sangat berbeza. Musim pinjaman itu tidak berjalan seperti yang diharapkan. Prestasinya menjadi persoalan dan masa depannya di Liverpool mula diperdebatkan. Ada penyokong yang merasakan Elliott mungkin perlu mencari kelab baharu untuk mendapatkan peluang bermain secara konsisten, tetapi kedatangan Iraola membawa satu peluang baru. Dalam sidang media, Iraola mengesahkan bahawa Elliott akan diberikan peluang sepanjang pramusim untuk membuktikan dirinya. Perkara menarik seterusnya daripada Iraola ialah dia ada sebut tentang nak mengembalikan jiwa Liverpool. Misi Iraola mendekatkan pasukan dengan penyokong. Jika ada satu perkara yang paling banyak disebut oleh Andoni Iraola dalam sidang media pertamanya, ia bukan tentang taktikal, bukan hanya tentang perpindahan pemain, tetapi tentang satu perkara yang sangat penting dalam budaya Liverpool, iaitu hubungan ataupun connection. Hubungan antara pasukan dan penyokong, dan mungkin inilah cabaran terbesar Iraola sepanjang menjadi pengurus baharu Liverpool. Kerana menjadi pengurus Liverpool bukan hanya tentang memenangi perlawanan, ia tentang memahami emosi sebuah kelab yang mempunyai sejarah luar biasa. Liverpool bukan sekadar sebuah pasukan bola sepak, ia adalah community. Sebab itu apabila Iraola berkata football and especially Liverpool is about connecting with the people, connecting with our supporters,
Ayat itu mendapat perhatian ramai penyokong kerana selepas apa yang berlaku musim lalu, ramai merasakan hubungan antara pasukan dan penyokong semakin jauh. Liverpool mungkin masih mempunyai pemain berkualiti, masih mempunyai stadium yang penuh setiap minggu, tetapi sesuatu yang sukar untuk dijelaskan seolah-olah hilang, semangat, kegairahan dan perasaan bahawa semua orang bergerak ke arah yang sama. Iraola memahami perkara ini, malah beliau sendiri pernah merasai tekanan Anfield dari sudut yang berbeza ketika mengendalikan Bournemouth. Beliau tahu bagaimana rasanya berdepan dengan suasana di Anfield. Beliau tahu bagaimana penyokong Liverpool boleh mengubah momentum sebuah perlawanan dan sekarang beliau mahu menggunakan tenaga itu sebagai kekuatan pasukannya sendiri. Selepas sidang media pertama ini, muncullah beberapa persoalan-persoalan lanjutan dan saya minta untuk anda respon soalan ini di bawah. Pertama, adakah Andoni Iraola mampu menghidupkan semula Liverpool? Kedua, adakah gaya bola sepak agresifnya mampu membawa kembali aura The Reds? Dan adakah pihak pengurusan mampu memberikan pemain yang beliau perlukan? Itulah persoalan yang akan menentukan sama ada era Iraola akan menjadi permulaan kebangkitan baharu Liverpool atau sekadar satu lagi eksperimen di Anfield. Tetapi satu perkara yang pasti, daripada sidang media pertamanya sahaja, Andoni Iraola sudah memberikan satu mesej jelas Liverpool baharu yang beliau mahu bina. Adakah Liverpool yang penyokong boleh banggakan semula? Kita jumpa dalam video yang seterusnya. Sila komen di bawah pendapat anda tentang Andoni Iraola. Kita jumpa lagi. You will never walk alone.